Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke satu lagi sesi cakap saja bersama saya, Muhammad Nasir, dan juga rakan sembang yang bakal bersiaran sebentar lagi, Saudara Muhammad Rozlan. Saya masih sedang menantikan kehadiran Saudara Muhammad Rozlan. Okey, sementara itu apa khabar rakan-rakan semua? Harap semuanya sihat walafiat. InsyaAllah kita akan menyambut Aidil Adha dalam suasana PKP lagi, dalam suasana dengan banyak kekangan yang bertujuan untuk memutuskan rantaian COVID-19 di negara kita. Kalau kita perasan kes-kes makin naik akhir-akhir ini, khususnya beberapa hari lalu, dan sekarang kita sedang berada dalam PKPD di beberapa kawasan di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, sementara itu saya masih lagi menunggu, harap rakan-rakan bersabar di luar sana. Okey, syarat rakan saya sudah berada di layar sekarang ni. Assalamualaikum Rozlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya jelas? Ya, dengar jelas. Jelas Ya. Kita sudah bersiaran sebenarnya, sudah live. Okey, kalau boleh kita ucapkan selamat malam ataupun salam cas kepada semua rakan-rakan pelayar di luar sana. Ya, betul. Yang sedang mengikuti siaran kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan bersiaran dengan ramai rakan-rakan sempena edisi khas Aidil Adha. Okey, Rozlan, apa perkembangan sekarang yang boleh kita kongsikan? Okey, perkembangan terkini seminggu ni melayan tempahan-tempahan serunding saja. Okey, menarik. Itulah. Segala aktiviti buku pun agak perlahan. Saya dah menelpon beberapa pencetak dan sebagainya. Mereka ada yang masih lagi belum beroperasi tuan. Dengan kekangan PKP yang baru pun mereka masih lagi belum mendapat arahan untuk beroperasi. Itu antara kekangan mereka lah. Okey Rozlan, kalau boleh kita berhenti sebentar, kita beri laluan pada keputusan Perdana Menteri. Baik. Keputusan Perdana Menteri mengenai sambutan Aidil Adha yang akan kita sambut pada esok. Okey. Kita beri laluan sebentar kepada keputusan yang berhormat Perdana Menteri. Yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya iaitu Nabi Ismail alaihi salam sebagaimana yang dinyatakan dalam surah As-Saffah ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya ara fil manami anni asbahuka fanzur ayat 100 madza tara qala ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min as-sabirin. Maksudnya maka tatkala anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelih. Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia, yakni Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Dengan kehendak Allah, engkau akan mendapatiku termasuk daripada kalangan orang yang sabar." Bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam dalam melaksanakan perintah Allah ini adalah penzahiran keteguhan keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam ini memberikan makna yang amat besar khususnya kepada kita umat Islam.
bentuk pengorbanan yang tinggi juga sedang ditunjukkan, khususnya para petugas barisan hadapan daripada kalangan kaki tangan kesihatan, keselamatan, penjawat awam maupun sukarelawan dan NGO dalam kita masih lagi berusaha melawan wabak COVID-19 yang melanda negara semenjak lebih setahun yang lalu. Saya sangat menghargai pengorbanan ini dan saya doakan agar pengorbanan saudara dan saudari petugas barisan hadapan, malah pengorbanan seluruh rakyat secara umumnya akan dikurniakan ganjaran terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, dalam bulan Zulhijjah ini, ibadah haji merupakan penzahiran kemuncak ketaatan, ketakwaan dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wang untuk menunaikan ibadah haji merupakan saat yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Kita semua merindukan kesempatan untuk mengunjungi Baitullahul Haram dan menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tanah suci. Namun pada tahun ini kita terpaksa menangguhkan semua urusan berkaitan operasi musim haji kerana kita akur dengan keputusan muktamad pihak berkuasa Arab Saudi yang tidak membenarkan jemaah negara luar termasuk Malaysia ke tanah suci atas faktor ancaman kesihatan lantaran wabak COVID-19 yang masih berleluasa. Saya faham bahawa ramai di kalangan kita yang berasa amat sedih dengan berita ini. Namun saya percaya saudara-saudari telah menerima ketentuan ini dengan penuh reda, sabar dan berlapang dada. Semoga pada tahun hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengizinkan umat Islam di Malaysia untuk kembali mengerjakan haji, insya-Allah. Bersempena dengan Hari Raya Aidil Adha yang memulai esok dan hari-hari tasyrik 11 hingga 13 Zulhijjah ini, saya yakin ramai dalam kalangan kita akan melaksanakan ibadah korban, iaitu suatu ibadah yang sangat dituntut dalam Islam melalui penyembelihan binatang ternakan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengurniakan padamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang yang benci kat engkau, dialah yang terputus dari mendapat sembarang perkara yang diingini. Itu tadi ya perutusan yang membuat Perdana Menteri kita dalam menyambut 10 Zulhijjah ataupun Aidil Adha pada malam pada hari esok. Okay, Ruslan, tadi bercakap tentang perkembangan dunia perbukuan. Ya, perbukuan. Saya juga ada masalah yang sama. Kita masih lagi belum boleh cetak sebenarnya. Ya. Kilang-kilang cetak belum boleh beroperasi, khususnya yang mencetak buku. Yang boleh ialah yang berkaitan dengan makanan. Ya, betul. Sebab saya tadi pun berhubung dengan pencetak saya dan dimaklumkan bahawa buku masih belum mendapat kebenaran untuk beroperasi. Pencetakan buku masih belum mendapat kebenaran untuk beroperasi. Itu yang kita faham sekarang ni. Harap sebab banyak sangat kekangan. Saya difahamkan tadi pencetak saya mempunyai 100 judul yang tertunggak. Saya sendiri ada 3 judul yang berjaya dicetak, 2 daripadanya berjaya dicetak sebelum PKPD yang dahulu, tetapi tak sempat dihantar kepada pihak binders. Pun sangkut dekat binders. Saya juga ada buku Bengkel Puisi Merdeka yang kita hantar cetak.
Buku tu bercetak dua warna tapi hanya sempat bercetak satu warna. Oh, sempat jalan satu Sempat jalan satu je. Kemudian sekarang ni katanya pihak syarikat pencetakan maklumkan bahawa mereka tidak lagi diberi amaran tetapi di-compound terus. Sebenarnya itu yang menakutkan mereka apabila katanya di sekitar Seri Kembangan, Serdang ataupun di Puchong ataupun di Sungai Besi ada rondaan-rondaan yang dibuat kerap dan mereka risau juga takut kena saman ke apa. Dan kadar compoundnya dikabarkan daripada RM1,000 ke hingga RM5,000. Bagi syarikat-syarikat ni yang beroperasi beroperasi daripada rumah kedai dengan permintaan yang sangat terhad semasa PKP ni, jumlah tu agak besar benda ni tu. Dengan himpitan ialah dengan keadaan ekonomi semasa dengan himpitan COVID dan sebagainya, banyak kita dengar daripada sahabat-sahabat industri, kawan-kawan dalam perniagaan yang tertekan mereka dengan sewa premis dan sebagainya, yang agak perit lah pada mereka. Okey Roslan, yang sedang kita bercakap sekarang ni ialah mengenai, kalau kita nampak di skrin sekarang ni, ialah bengkel penyelenggara. Kalau boleh Roslan ulas sikit mengenai bengkel ni yang bakal berlangsung pada hujung minggu ni. Ada 8 slot yang akan ditawarkan kepada para peserta, di mana kita menyediakan satu ruang latihan yang menyeluruh, boleh dikatakan menyeluruh, di mana apabila penyelenggara ataupun calon-calon penyelenggara ini mengikuti bengkel ini, mereka bukan sahaja sekadar faham tentang penerbitan, tetapi mereka juga boleh mempraktikkan, boleh menghasilkan sebuah penerbitan buku. Yang ini uniknya apabila kita bercakap tentang penulisan, penerbitan. Kadang-kadang bila kita bercakap tentang penerbitan dan penulisan ni, mereka fikir mereka perlu menjadi seorang penulis, compile hasil kerja dan akhirnya melalui proses penerbitan. Sebenarnya ada pelbagai cara dan kaedah lagi. Antaranya ialah menjadi penyelenggara, iaitu menyelenggarakan karya-karya yang lain untuk diterbitkan menjadi sebuah buku. Dan ini kita sebutkan sebagai satu konsep pembangunan kandungan. Bagaimana kita nak develop sesuatu konten untuk kita hasilkan penerbitan buku. Dan ini memerlukan satu kemahiran yang khusus lah, sebaik dari segi pengurusan manuskrip, pengurusan penulis dan juga hal-hal yang berkaitan dengan teknikal penerbitan. Dan mereka akan didedahkan bagaimana untuk menghasilkan sebuah hasil karya selenggaraan yang baik, selenggaraan yang bermutu dan juga hasil selenggaraan yang boleh diterima umum. Bila kita menerbitkan buku, bagaimana kita nak menentukan konsep ataupun tema sesebuah penerbitan buku. Dia bukan sekadar menerbitkan, menulis dan menerbitkan semata-mata. Saya ingat lagi Tuan Haji Ishak pernah berkata, seorang editor ataupun penyelenggara sewajarnya juga merupakan seorang yang fasih tentang dunia penulisan. Mereka juga sebaiknya seorang penulis. Dan apabila mereka pernah menulis ataupun tahu dan dengan dunia penulisan lah, dan akhirnya mereka faham apakah bentuk hasil kerja yang akan diterbitkan menjadi buku nanti. Mereka tidak tidak sesat dalam menghasilkan sebuah projek penerbitan. Dan tidak menjadi isu sebenarnya. Penyelenggara sendiri juga turut menyumbang karya di dalam karya selenggaraannya. Di mana saya fikir Nuha juga menggalakkan, malah mungkin sampai ke tahap untuk mewajibkan juga penyelenggara turut menyumbang. Betul. Kurang-kurangnya satu karya. Apalah maknanya nama kita berada di luar buku, daripada kulit buku ataupun pada dalamnya sebagai penyelenggara, tetapi kita tidak mempunyai karya di dalamnya. Saya berfikir betul. Jadi kita memang galakkan satu ruang ataupun peluang yang terbuka luas apabila kita sebagai penyelenggara, kita sebagai editor, kita sebagai penjaga pintu ataupun gatekeeper, dan kitalah yang akan meletakkan karya-karya yang sebaiknya mengikut tema-tema yang telah ditetapkan. Dan kalau boleh kita dapat menghasilkan sebuah karya yang menjadi benchmark ataupun yang akan menjadi pedoman dan panduan kepada karya-karya yang lain untuk berada di dalam sebuah buku selenggaraan. Dan
kita sambung nanti yang pasal bengkel penyelenggara sebab kita ada tetamu yang sedang menunggu kita. Okey, saya nak tu. Okay, Rozlan, pada malam ni sebenarnya kita selain daripada memberikan ruang kepada sahabat-sahabat player kita untuk mengucapkan selamat ataupun selamat menyambut Aidil Adha, kita juga ada seorang rakan yang sedang dikuarantin. Yang kita mungkin berharap dia boleh menyampaikan mesej yang positif kepada rakan-rakan di luar sana bahawa COVID ni adalah benar. Benar. Betul. Okey, kita nak persilakan saudara Hidayah Rashid ni. Assalamualaikum Hidayah. Ya, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Boleh ceritakan latar sikit kat belakang tu, Dayah? Oh, latar saya sekarang berada di MITC. Memang kawasan memang sibuk, padat, sesak. Dia tak macam di rumah. Jadi di sini kita kena pandai-pandai jaga diri, jaga kebersihan. Kan? Di mana-mana penyakit memang virus tu ada di sekeliling kita. Pusat di pusat kuarantin pun kena pakai mask ya? Ya. Sebab memang sekitar kita memang ada virus, semua membawa penyakit tersebut kan. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab memang sentiasa ada di sekeliling kita. Faham. Jadi saya pun tak boleh nak careless dari segi penjagaan diri. Tak gitu toilet pun pakai mask, nak solat pun pakai mask. Hidayah seorang ke kat situ ataupun ada ahli keluarga lain sekali dekat situ? Saya dengan mak, dengan adik ipar. Adik lelaki saya dekat bahagian lelaki. Bagaimana keadaan Ida sekarang ni? Demam ke apa? Saya sebenarnya demam on off. Pagi kadang demam, kadang kena makan ubat balik, dah tu demam datang balik. Jadi kena jaga dirilah. Lepas tu saya pakai mask selalu. Tak boleh tanggal. Ya. Ada masalah dari segi pernafasan ke apa ke masa kat situ? Setakat ini tak ada, cuma kadang-kadang batuk sikit lah, batuk. Okey. Batuk. Apa yang Dayah nak pesan pada rakan-rakan pelayar kat luar ni? Okey, macam ni lah. COVID-19 tu memang wujud, bukan tak wujud. Memang ada di sekeliling kita ada. Jadi jaga diri, pakai mask, guna hand sanitizer. Kalau ada orang tua, jangan benarkan dia keluar. Okey? Jadi kita kena jaga pemakanan juga, ambil vitamin C, lebihkan air minuman, air masak lebih. Jadi lebihkan makan buah-buahan. Jadi yang penting amalkan kebersihan. Tu yang penting. Tak ada yang lain penting, tu yang penting. Yang penting pakai mask. Dah dapat suntikan vaksin ke belum? Belum. Saya seorang je belum. Adik-beradik dah suntik, mak ayah pun dah suntik kecuali saya. Jadi saya kena bertahan jugalah ni. Dia bagaimana mulanya kat rumah tu yang apa ni? Mula ayah saya demam. Demam, jadi pergi rawatan klinik buat swab test positif. Jadi kemudian KKM panggil untuk buat swab test under KKM. Jadi kami sekeluarga buat test, semua positif. Jadi jadi ayah saya dah dimasukkan ke hospital. Sekarang di ICU dan kami selebihnya di pusat kuarantin. Okey, Rozlan. Agak-agak Ida tahu tak daripada mana punca jangkitan itu? Saya tak pasti, tapi yang pasti ayah saya memang setiap pagi beli sarapan, beli lauk, beli barang dapur. Memang dia seorang yang menjaga kebersihan sebenarnya. Sentiasa pakai mask. Dia seorang yang cerewet tentang kebersihan. Tapi mungkin dah nak kena kan, kita pun tak nak kata apa. Ini menunjukkan bahawa virus ini sangat sensitif sangat betul. Jadi kita kena ambil langkah penjagaannya lebih ketat lagi lah. Ya, betul. Kawalan kendiri tu penting Kawalan kendiri kalau digalakkan kita pasukan selalu kerapkan juga kalau tak ada. Yang penting tangan tu kena basuh selalu. Tangan, kalau boleh makan vitamin C, buah oren ke, air lemon. Okey.
Terima kasih Hidayah. Kami doakan Hidayah sekeluarga Terima kasih, akan Kak. segera sembuh dan Mungkin kembali kita ke dalam beri sedikit ruang kepada Ida untuk disulam dengan sayup-sayup bunyi takbir raya ini untuk mengucapkan salam Aidil Aduh. Adha. Kebetulan Oh, sedih lah. yang sangat tragis, yang sangat sadis sekali Ida berada di persekitaran pada malam hari raya Aidil Adha. Ini Oh. satu bentuk Silakan, pengorbanan Dayah. diri. Okey. Silakan Dayah. Saya ucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Salam Aidiladha. Patutnya esok saya buat korban bersama ayah dengan anak buah. Tapi apakan daya tak dapat. Jadi di Hari Raya esok berhati-hati jugalah makan rendang, ketupat ya. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Dan doakan kami sekeluarga sihat semula. Itu saja. Allah. Terima kasih. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. sama-sama. Okay, terima kasih Waalaikumsalam. Dayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kami doakan InsyaAllah. Dayah sekeluarga akan kembali pulih dan Ya. kembali dalam kehidupan yang seperti sedia kala. Okey, Ya. jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Tuan, COVID-19 ni kita rasa dia semakin dekat dengan kita. Kalau sebelum ini kita tahu, kita dengar sesiapa sahaja yang kita tidak kenali dijangkiti melalui proses kuarantin dan sebagainya. Dan sekarang kita dah mula dapat kawan-kawan, sahabat dan juga saudara mara kita, adik-beradik dan juga sahabat andai yang paling dekat dengan kita pun ramai Yang kita kenal dan kita tahu. Maknanya dia sudah semakin hampir dan semakin dekat dengan kita semua. Saya tadi terbaca dalam Facebook Rozlan di Kelang, di Taman Selatan di Kelang, ada kes ini mulanya isterinya meninggal diikuti dengan suaminya, kemudian anaknya, punca dia daripada maid yang datang secara separa masa melakukan kerja pembersihan. Dan dalam kelompok tu saja sudah ada 4 kematian. Kalau kita boleh tengok puan di Taman Selatan Kelang. Jadi kita haraplah semua yang kat luar sana tu beri perhatian yang lebih kepada SOP, mematuh SOP supaya kita juga dapat memutuskan rantaian COVID-19 ni. Amat malang sebab macam Rozlan kata, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita dekat, orang yang selalu kita jumpa, yang kita tahu dan kita selalu berhubung tiba-tiba disahkan sebagai positif. Okey, itu saja kita punya pandangan. Kita ada lagi tetamu yang bersedia untuk ni. Kita ada Dr. Lim Switin. Kita ada Dr. Lim Switin. Okey. Okey. Ya, apa khabar? Selamat malam Doktor, salam sejahtera. Ya, Baik. salam sejahtera saudara Nasir dan saudara Rozlan. Okey, selamat datang ke satu lagi sesi kelas bersama kami. Dan juga rakan-rakan yang bersama kita pada malam ni lah. Sebelum terlupa saya ingin ucapkan dulu salam Aidil Adha kepada semua umat Islam. Satu perayaan yang sangat indah dalam Islam. Jadi saya ucapkan salam Aidil Adha kepada anda di mana saja anda berada lah. Okey Doktor, boleh ceritakan apa perkembangan terbaru ataupun buku baru yang sedang ataupun telah terbit, yang Doktor terbitkan atau diterbitkan oleh penerbit lain? Boleh kita kongsikan dalam masa yang terhad ni? Banyak perkembangan yang terbaru dalam beberapa bulan yang kebelakangan inilah. Mungkin saudara Rozlan sedikit kurang percaya atau agak terperanjat barangkali. Selain sibuk dengan program Maya ini, saya sempat mencelah ketika diizinkan beberapa bulan yang lepas terlibat dalam sebuah filem. Wah, menarik tu. Menarik tu. Jadi nanti PKP pun dia dapat job juga. Dalam PKP pun dia dapat job juga. Sebelum masa itu, tu ada senggang tu. Ingat tak masa kita buat yang acara di Pena tu? Ya. Sebelum tu. Sebelum tu kan. Ada Saya ruang senggang antara PKP 2.0 dan 3.0 tu. Betul. Jadi nasib baiklah sempat
menyelesaikan penggambaran sebanyak 14 hari. Sebuah filem yang nanti akan ditayangkan. Situ pengalaman yang menarik lah bagi saya. Nanti Saudara Nasir ajaklah kita berbincang semula. Kemudian di samping itu juga sibuk menjual buku, Saudara Roslan. Ini buku baru saya. Ini buku baru saya, sebuah kumpulan. Mungkin Doktor boleh share sikit bagaimana cara menjual tu dalam tempoh PKP sekarang ni? Bermacam-macam cara. Sebab saya banyak hubungan peribadi. Saya banyak hubungan peribadi, rakan-rakan saya di seluruh tanah air. Jadi saya hubungi mereka, memberitahu bahawa saya ada buku yang bagus. Jadi buku ini panas dari kilang. Jadi kumpulan cerekas ini kumpulan cerekas lah Saudara Roslan. Cerita-cerita ringkas. Cerita-cerita ringkas. Cerita ringkas ini. Judul buku ini Mendebu Seperti Gerimis dan Sedikit Berkabus. Mendebu seperti gerimis dan sedikit berkabus. Ini merupakan sebahagian lah Saudara Roslan, sebahagian daripada cerekas yang saya hasilkan bertahun-tahun lamanya. Jadi sejak saya fikir tahun 90-an saya sudah mula menghasilkan cerekas, di samping saya juga menghasilkan cerpen. Jadi cerekas ini lebih pendek daripada cerpen. Pada umumnya cerpen saya 12 muka surat. Jadi yang ini 4 muka surat saja. Jadi kemudian boleh Datuk tunjukkan jelas sikit gambar cover. Saya nak tengok gambar cover lebih jelas sikit. Saudara Nasir lah tunjuk. Ni, tadi terlupa nak bagi sebenarnya. Oh iyalah, saya dia ni patut kena saya dapatkan satu. Tadi Roslan datang ke rumah tapi saya terlupa nak bagi. Sibuk dengan serunding je. Okey, buku ni berharga RM28 Doktor Ya. Boleh dapati di Shopee. Sebab kalau banyak dan boleh dapati di Shopee Nuha dan juga Mac Shopee selepas ni. Boleh. Terima kasih. Ya. Siapakah yang bertuah menjadi penghias kulit buku tersebut? Itulah tanya ni. Macam ini model. Saya sebenarnya sejak tahun 90-an saya sebut tadi, saya sudah mula menghasilkan cerekas ini kerana saya seronok. Dan kemudian saya juga selang-seli dengan menulis cerpen. Dan cerekas saya ini tersiar di mana-mana, di merata-rata. Dan apabila dah banyak, saya terfikir, masa itu saya selalu berulang-alik ke Kuala Lumpur dengan train, dengan komuter, dengan train laju dan sebagainya tu. Dan saya terfikir masyarakat Malaysia perlu mengisi waktulah dari satu stesen ke satu stesen. Jangan begitu saja. Doktor, sebentar. Kita nak persilakan Saudara Amir ke layar juga. Sekejap. Nanti kita sambung Doktor. Ni Saudara Amir. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan Amiruddin. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Kita ada di layar juga Dr. Lim Sweeting. Malam Dr. Lim Sweeting. Okay. Salam Aidil Adha Saudara Amir. Okey. Okey, silakan Tuan Amiruddin. Silakan bagi ucapan Tuan Amiruddin kepada rakan-rakan di luar sana ataupun kerabat gabungan dan juga PPJ. Ya. Silakan. Silakan. Ya, saya ingin mengucapkan selamat. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua rakan, semua umat Islam dan terutama kepada Barisan Hadapan, kepada rakan penulis. Semoga sambutan Aidiladha pada tahun ini walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19 tetapi kita dapat juga meraihkan dengan rasa gembira, dengan rasa ceria. Kerana itulah satu pengorbanan kita yang selama ini kita berkorban. Duduk di rumah, tak dapat bekerja, itu juga satu pengorbanan dan jihad kita.
semoga diterima oleh Allah SWT dan kita Amin. dapat akan dapat keadaan sedia kala kembali. Kita berdoa mudah-mudahan selepas ini kita dapatlah menjalani kehidupan seperti biasa. Itu yang kita harapkan dan janganlah kita rasa tertekan dengan keadaan begini. Ini semua ada hikmahnya. Kalau penulis mungkin mencari idea untuk menulis dengan lebih baik. Macam Dr. Lim Switing ni rajin menulis, mencari suatu idea baru dan mungkin ini akan menjadi satu idea besar untuk masa akan datang. Itulah saya berharap. Itu saja yang saya dapat nyatakan. Semoga Hari Raya selamat Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin, terutama kepada semua rakan penulis seluruh negara. Terima kasih. Terima kasih Saudara Rozlan, Tuan Raya semua. Ya, selamat Raya. Terima kasih pada Saudara Amir yang sudi bersama kita. Okey, Doktor. Kita sambung balik tadi. Mendebu seperti gerimis dan sedikit berkabus. Jadi begini, ketika saya berulang-alik dengan train, dengan komputer dan sebagainya itu, saya terfikir budaya membaca rakyat Malaysia harus dipertingkatkan lagi dengan cara semasa mereka menunggu dari satu stesen ke stesen yang lain tu, alangkah baiknya mereka membaca satu cerita saya. Dan cerita ini hanya boleh dibaca, selesai dibaca dalam masa 3 ataupun 4 minit sahaja. Satu cerekas itu. Jadi satu cerekas itu boleh merupakan satu karya yang sangat padat, tanpa membazirkan ruangan dengan menghuraikan sesuatu, mendeskripsikan sesuatu dengan detail. Jadi kalau contohnya kita menumpang ataupun menaiki komuter, kita habis baca satu cerita akan sampai di satu stesen. Kemudian habis satu cerita akan sampai ke satu stesen. Jadi dengan tu kita tidak membuang masa dan anda berkongsi dengan saya idea-idea yang barangkali bernas, yang saya ajak anda berfikir tentang pelbagai isu. Ada 25 cerekas untuk makluman Saudara Rozlan dalam ni. Ada 25 cerekas. Tetapi untuk buku ini saya juga menyediakan sebagai bonus kepada pembaca, pembeli 5 buah cerpen. Dan antara cerpen itu yang memenangi hadiah kesusastraan. Jadi saya masukkan juga 5 buah cerpen sebagai bonus. Kalau pembaca kita mempunyai masa yang terluang, mereka boleh baca cerpen yang lebih panjang yang mungkin makan masa 15 hingga 20 minit. Jadi cerekas ini baru dalam masyarakat kita, tak ramai orang yang menggemarinya barangkali. Jadi saya cuba untuk mempromosikannya, menyuburkannya, menarik perhatian masyarakat supaya berminat dan selepas ini supaya lebih berkembang lagi penulisan cerekas di negara kita. Sebab pada pandangan saya, Doktor, cerita ringkas ni adalah satu trend pembacaan yang kian meningkat sekarang apabila zaman teknologi, era gadget, era informasi teknologi sekarang, mereka suka membaca dengan cepat. Suka untuk mendapatkan maklumat dan cerita dan sebagainya dalam tempoh masa yang cepat dan juga tulisan yang pendek dan ringkas. Jadi ini mengikut trend. Saya kira mungkin ini akan lebih berkembang pada masa akan datang. Ya, mudah-mudahan begitulah. Dan saya mengumpulkan cerekas dalam buku ini yang mencakupi pelbagai isu dalam masyarakat kita. Akan tetapi saya memberi penekanan yang lebih kepada pemodenan di Malaysia. Ini banyak ni, dan banyak isu tentang bagaimana generasi muda bangsa Malaysia yang berjaya, termasuklah di arena antarabangsa, kisah-kisah kehidupan kemasyarakatan yang menarik, yang padat, yang padu, yang saya rasa penting untuk saya ajak masyarakat pembaca untuk berkongsi isu yang saya bangkitkan, saya munculkan dan saya timbulkan dalam setiap cerekas itu. Dan antara lain ialah saya menceritakan, saya mengambil idea daripada kejayaan-kejayaan anak muda kita dalam bidang perniagaan di peringkat antarabangsa, dari segi bisnes, dari segi teknologi juga.
Dan jangan lupa bahawa saintis-saintis dari Malaysia juga banyak memberi sumbangan di luar-luar negara dan berbagai pencapaian yang sangat luar biasa. Jadi saya selitkan juga di sana sini dengan unsur cinta, elemen cinta di sana sini. Tetapi cinta itu bukan seperti yang cinta biasa-biasalah. Jadi kalau pembaca dapat buku ini yang sedang hangat di saudara Nasir pasarkan di pelbagai platform pada masa ini, saya fikir Cerekas akan berkembang seperti yang saudara Roslan sebut tadi. Roslan, untuk pengetahuan Roslan, buku ni dan juga yang dia punya kembar dia yang kita ni, kita tawarkan pada peserta bengkel. Peserta bengkel penyelenggara. Bukan, peserta bengkel yang pengkarya guru ni. Mari berkarya. Mari berkarya dalam jurnal cerpen. Mereka boleh memiliki buku ni pada harga yang sangat-sangat ni sebab atas ihsan Dr. Lim Swee Tin yang mahu memberikan ilmu kepada para peserta bengkel. Kepada orang umum, buku ni boleh dapati di Shopee kita, Shopee Nuha dan juga di Shopee insyaAllah esok, bermula esok. Jadi kita mungkin fikirkan satu konsep untuk bagaimana rakan-rakan di luar ataupun rakan-rakan luar peserta bengkel ni boleh miliki juga pada harga yang menarik. Untuk peserta bengkel memang kita galakkan mereka miliki buku ni kerana seperti kata doktor tadi, ada 25 contoh ataupun cerpen ringkas, cerita ringkas dan 5 cerpen penuh ada kebanyakannya menangi hadiah dalam ranah sastra kita. Okey, doktor, yang terakhir. Apa yang sedang dikerjakan sekarang, doktor? Berbagai-bagai, saudara Nasir. Okay. Kita tahu doktor juga meminati seni lukis, lukisan. Kalau boleh kongsikan sedikit, doktor? Ada beberapa. Saya sebenarnya, kepelbagaian saya tu adalah kerana saya nak mengisi masa. Jadi untuk pengetahuan saudara Nasir dan saudara Roslan, PKP ini saya manfaatkan dengan tidak boleh ke mana-mana. Saya tak perlu merungut sebenarnya. Merungut apa? Kita bertengkar dengan COVID virus. Jadi saya banyak menulis. Untuk tahun lepas sahaja sebanyak 7 atau 8 buku saya yang diterbitkan. Dan sementara itu masih tersimpan dalam 7 ataupun 8 manuskrip lagi yang saya tidak ajukan kepada mana-mana penerbit. Manakala sekarang ini saya sedang mengerjakan beberapa manuskrip lagi buku tentang berbagai-bagai perkara, tetapi pada tahun lepas saya lebih banyak menumpu kepada kesenian. Banyak yang saya tulis tentang kesenian dalam dan budaya masyarakat di Kelantan. Contohnya Dikir Barat, Peteri dan juga Menora. Dan ada juga buku saya yang terbaru barangkali saudara untuk perhatian saudara Roslan. Ini yang terbaru. Ini yang terbaru, sebuah buku yang bersaiz besar ini. Sangat besar saiznya. Menora, ilham dari alam, cerita sebuah tari. Ini yang terbaru dan ini sedang hangat di pasaran sekarang. Masyarakat ingin tahu sebab kesenian ini ada sedikit perbezaan jika dibandingkan dengan kesenian di Thailand. Jadi di Malaysia ni kita sudah mencipta tarian ini, kesenian ini sebagai berjati diri kita dah sekarang. Tidak ada sebarang perbandingan dengan yang di Thailand dah. Jadi saya mengumpulkan pandangan-pandangan, catatan-catatan saya dalam kajian saya dan saya menghasilkan ini. Ini ada di pasaran. Saya harap saudara Nasir melalui Nuha juga dapat membantu. Dan di belakang saya ini adalah peralatan yang saya gunakan untuk kesenian ini. Jadi sebelum PKP dulu,
sempat melakukan beberapa persembahan menorah ini, termasuk seperti di Central Market, di Matic, sebelum virus COVID melanda seluruh dunia. Jadi kesenian ini juga penting, kesenian menorah ini. Dan Wah, doktor tunjukkan tu dia punya apa tu? untuk saudara Roslan barangkali belum. Ni dia panggil apa ni doktor? Yang tu mahkota tu dipanggil apa? Ini dipanggil kecopong dalam dialek Kelantan. Okay. Ini ialah kecopong dan ini dibuat dari kayu nangka. Kecopong ini. Kecopong. Tetapi ada istilah keseniannya dalam bahasa Thai, bahasa Siam Kelantan dinamakan sert. Sert ini untuk kecopong ini. Ini antara yang saya gunakan untuk penulisan buku tersebut. Jadi selain itu saya juga menghasilkan buku tentang sejarah muzik Ahmad Nawab, seorang komposer kita yang terbilang dalam arena muzik. Jadi buku ini merupakan semacam sebuah biografi untuk sejarah muzik Ahmad Nawab saja. Bermula dengan pencapaian awalnya yang menulis gatal-gatal tangan, menulis dan mengubah lagu Bintang Malam, sehinggalah kemudiannya gilang gemilang, masyhur dan terkenal di seluruh tanah air, Nusantara juga. Saya juga menulis buku tentang Ahmad Nawab. Dan satu buku yang barangkali paling sukar yang ditulis dan baru terbit pada awal tahun ini ialah buku tentang peteri, iaitu satu jenis perubatan. Saudara Roslan tahu di Kelantan. Satu jenis terapi, kesenian berbentuk terapi untuk mengubati sesetengah penyakit yang barangkali sukar diubati melalui perubatan moden. Itu buku yang paling mencabar yang saya tulislah, peteri. Kemudian satu lagi buku tentang Ahmad Nawab, sejarahnya, dan saya tulis dengan sebab buku-buku seperti ini sukar mendapat perhatian pembaca. Mereka anggap buku-buku seperti ini menjemukan kalau dibaca. Jadi saya terpaksa mencari pilihan lain, kata orang alternatif lain. Bagaimana menghasilkan buku yang padat isinya melalui kajian yang sukar, yang harus ditulis dengan detail, akan tetapi saya menjadikannya seronok untuk dibaca. Santai, berinformasi dan seronok dibaca. Walaupun buku ini dalam bentuk coffee table, Anda membacanya barangkali seperti membaca novel. Kerana kompromi saya antara akademik dengan pembacaan santai itu, saya cukup pegang dan jaga, dan memang melalui percubaan-cubaan yang luar biasa lah, yang sangat mencabar. Jadi sekiranya anda membaca sebagai contoh membaca buku Menorah ini, sebagai contoh, jika anda membaca buku Menorah ini, walaupun hasil kajiannya sukar, detail, tetapi kalau anda membacanya, anda membaca secara santai dan seronok, menyeronokkan, macam baca sebuah novel aja. Itulah yang dapat saya katakan, dan saya juga memohon bantuan saudara. Okey, doktor, kita ada bincang mengenai tawaran doktor kepada peserta bengkel Guru Inspirasi Generasi Baru yang berlangsung pada 10 hari bulan Julai yang lepas. Jadi doktor selepas bengkel tu doktor menawarkan untuk berikan bengkel pemantapan karya sekitar 2 jam kepada peserta bengkel. Tema doktor Guru Inspirasi Generasi Baru. Kalau boleh doktor umumkan dia punya bengkel dan detail ni supaya kita boleh war-warkan secara langsung kepada peserta bengkel tema Guru Inspirasi Generasi Baru. Silakan doktor. Begini saudara Nasir, sewaktu saya menyampaikan bengkel tempoh hari itu, saya sangat teruja
saya sangat teruja melihat sambutan para peserta guru ni. Mereka memberi sambutan yang hangat dan begitu tekunlah mengikuti setiap isi ceramah saya itu. Dan saya terfikir selepas berbengkel, sudah tentu peserta-peserta pengarang guru ini akan mula berkarya. Dan mungkin dalam proses mereka berkarya itu, mereka akan berhadapan dengan beberapa kesulitan, kemuskilan timbul barangkali ataupun ada gangguan-gangguan di sana sini. Dengan yang demikian, saya memohon keizinan daripada pihak penganjur untuk mengadakan satu sesi lagi, sesi susulan kepada bengkel yang lepas, dengan mana saya akan berdiskusi dengan mereka, akan berbincang, memecahkan kebuntuan, termasuklah saya menyampaikan beberapa aspek lagi seperti aspek psikologi dalam karya. Kemudian bagaimanakah hendak mengembangkan sesuatu idea. Mungkin penulis guru dah ada idea, tetapi sukar hendak mengembangkan. Jadi saya faham ini. Sebagai penulis, saya juga faham situasi seperti ini. Dan saya percaya melalui perbincangan dalam slot yang mungkin berlangsung selama 2 jam nanti, saya akan cuba sebaik mungkin menyelesaikan kekangan-kekangan yang dihadapi oleh peserta bengkel saya itu, termasuklah saya akan memberi beberapa input yang baru seperti peranan psikologi dalam penulisan karya, kemudian bagaimanakah mengukuhkan lagi watak dan perwatakan yang ada supaya cerita mereka lebih berbekas dan dapat meninggalkan impak yang kuat kepada pembaca. Di samping itu, saya sangat mempertahankan nilai dalam karya. Jadi saya nak penulis-penulis guru tidak mengabaikan aspek nilai dalam karya. Kerana saya percaya cikgu ini banyak idea. Tetapi kita harus pandai pula meletak nilai-nilai itu untuk tatapan anak generasi kita supaya mereka dapat menerima sesuatu pengajaran, sesuatu pendidikan daripada hasil karya guru itu sebaik yang mungkin. Di samping membaca cerita yang menghiburkan, saya nak karya itu meninggalkan impak, meninggalkan bekas supaya dapat mendorong, memberi inspirasi dan juga memberi makna kepada kehidupan mereka. Terutama sekali generasi baru, generasi muda, supaya mereka lebih berani, lebih cekal, lebih tekun dan lebih bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Okey, terima kasih doktor. Itu satu sumbangan yang besar kepada projek inisiatif oleh Majlis Buku Kebangsaan Malaysia yang menganjurkan program Mari Berkarya dalam jurnal yang baru pada tahun ini, iaitu jurnal cerpen. Sebanyak Saudara Nasir, jadi saya menyeru kepada ahli peserta-peserta saya supaya yang ada dalam yang menonton pada malam ini supaya bersedialah untuk bengkel tersebut. Dan yang satu lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Majlis Buku Kebangsaan Malaysia yang memberi keizinan kepada saya meneruskan bengkel 2 jam itu. Okey. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih kerana sudi menjadi tetamu kami dalam CAS. Terima kasih untuk ucapan salam Aidiladha kepada semua dan kita harap kita dapat lagi menjemput doktor dalam sesi akan datang. Terima kasih doktor, jumpa lagi. Terima kasih banyak. Roslan, itu tadi Dr. Lim Swee Tin, kalau kita perasan banyak aktiviti dia. Kalau kita perasan dalam masa PKP ni pun serasa ada 4 atau 5 bukunya diterbitkan oleh pihak Universiti Malaysia Kelantan. Ya, betul. Itu yang saya perasan, banyak buku-buku yang bersifat kajian, menora, peteri, kemudian diikuti dengan buku mengenai tokoh muzik Datuk Ahmad Nawab. So, semua tu saya rasa sesuatu yang menarik bagaimana kita mengisi masa kita terhambat oleh dan terkekang oleh PKP ni. Itu satu yang perkembangan yang menarik. Kita sebenarnya Roslan kita ada tetamu yang tak dapat bersama kita pada malam ni. Sebab kita masih ada lagi tuan sekalian.
Kalau kita bawakan kawan-kawan kita yang lain. Boleh, silakan. Ada tak? Saya nak tunjuk kita ada kawan kita yang sedang bersilat di dapur. Dia menyampaikan salam kepada semua yang di luar sana tu. Beliau ialah penulis buku ni. Pasal dia nak raya. Penulis buku ni, Badai Rindu Athens. Sebuah travel solo iaitu Puan Zinitul Niza Abdul Kadir. Dia menyampaikan salam kepada semua supaya salam Aidil Adha kepada semua dan juga berharap bahawa mereka yang belum memiliki buku ni dapat memiliki buku ni sebab ini pun tadi saya terlupa nak bagi Ruslan. Ya tadi. Apa nanti kita nak buku ni berwarna sepenuhnya menggunakan kertas berkualiti. Kalau saya boleh tunjukkan sikit mengenai buku ni. Berwarna penuh Ruslan Ya. 127 bab, 177 halaman. Hampir 180 halaman. Diterbitkan oleh Forum Press. Forum Press ni adalah penerbit yang baru yang tapi kesungguhan mereka untuk menghasilkan buku ni sangat-sangat menarik. Bagaimana mereka menghasilkan buku pada ketika ini. Ini Badai Rindu Athens dihasilkan oleh Zinitul Niza Abdul Kadir. Harganya RM35 boleh dapati di Shopee Nuha dan kemudian ini di Mac Shopee. Kalau boleh kita war-warkan pada semua supaya memiliki buku ni. Dan menariknya Rozlan memiliki buku ni dan mengulas, kita ada peluang untuk menangi hadiah sehingga RM1,000. Ingatkan pergi melancong. Keseluruhan hadiah yang ditawarkan ialah RM1,000 untuk ulasan buku ni dengan cara memasukkan di Facebook dan tag Forum Press dan tag penulisnya. Ini satu usaha bagaimana untuk kita mungkin ada buku tapi kita tak baca. Jadi inilah langkah untuk kita membaca buku dan menaiknya di media sosial supaya ramai lagi orang boleh mengikuti buku ni. Buku ni menarik. Cara kita memanfaatkan media sosial bagi para penulis untuk kita jadikan dia sebagai satu transport, satu kenderaan untuk kita mempromosi dan juga membuat publicity hasil karya yang telah kita hasilkan. Apa tu Ruslan? Kalau kita ada sahabat-sahabat lain ni, saya masih lagi menunggu. Kalau ada kita ada sedikit masa lagi. Arwan, kita tak masuk lagi. Saya dah jemput sahabat trainer kita Arwan Aziz. Dan juga Dr. Saleh pun saya ingat semua sedang sibuk. Saya rasa mungkin mereka sedang membuat persiapan untuk hari raya, memasak rendang rusa. Rozan, kalau kita boleh berkongsi kembali yang tadi tu berkenaan berkenaan dengan bengkel kita yang akan diadakan bengkel penyelenggara tadi. Kalau kita boleh kongsikan, saya masukkan balik skrinnya tadi. Kita masih ada lagi ruang untuk menambah peserta ke? Ada, masih ada lagi. Sebab saya seminggu lepas katanya dah lebih 25-28 orang kot. Yang cuba hubungi, kita takut nanti terlalu ramai kan. Rozlan, kita beri laluan pada saudara Adi Wangsa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Adi Wangsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat-sahabat saya, Abang Nasir dan juga saudara Roslan yang makin handsome. Malam raya handsome sikit. Saya baru saudara Adi Wangsa sebelum tu. Saya baru manfaatkan yang nasihat ni tu, saya baru beli tadi, baru dapat tadi. Dapat tadi. Logitech bukan, Rapo. Rapo, yes. RM120. Saya sedang gunakan sekarang. Yes. Macam mana kualiti? Okey? Kualiti bagus, cantik. Yes. Itu maknanya macam kalau kita tak ada maksudnya untuk bajet yang lebih kurang macam Logitech yang RM400 tu, boleh pakai Rapo yang RM120 ni. Dia HD juga. Alternatif lah. Saya baguslah, sesuai. Dan mudah saja penggunaannya, Rozlan. Yes, plug-in je. Plug-in saja. Plug-in saja ya. Plug-in saja. Okey, silakan saudara Wangsa untuk ucapan Aidil Adha ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin.
Salam Adi Adha buat semua sahabat-sahabat di luar sana yang mengikuti program Nuha Books ni tengah streaming live ni. Dan kita doakan semoga pengorbanan kita diterima Allah, diberkati Allah, dilindungi daripada penyakit COVID-19. Dan kita hari ini faham bahawa diduga dengan penyakit COVID-19, so mudah-mudahan semua sahabat semua di luar sana Allah bagikan perlindungan sebaik mungkin, insyaAllah. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih semua dari Wangsa. Okey, kita jumpa lagi nanti dalam sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Rozlan. Bukan kita patut memilih beberapa penonton-penonton kita yang bertuah. Mungkin kita boleh berikan hadiah seperti mana yang dijanjikan pada minggu yang lepas. Betul. Kita sepatutnya sebenarnya kita tidak sangat mengeluarkan sebab kita anggap ini adalah sesi edisi khas untuk Aidiladha. Jadi kita sebenarnya simpan hadiah 6 hadiah tu untuk bermula minggu depan. Bermula minggu depan, Rozlan, kalau boleh saya kongsikan sedikit ya. Bermula minggu depan, selain daripada kita pancarkan secara langsung kepada Nuha TV, Facebook page Nuha TV dan Facebook page Nuha Books kita juga akan ada YouTube Nuha TV. Oh, okey, kita lancarkan YouTube. Depan, kita akan ada YouTube Nuha TV di mana kita boleh manfaatkan apa saja yang kita bincang, apa saja yang kita bercakap mengenai hal-hal perbukuan ni ke ruang yang lebih cakupannya lebih besar, iaitu di Nuha TV di YouTube. Selain daripada Nuha Books page dan juga Nuha TV page dan juga Facebook saya di Muhammad Nasir, kita juga akan pancarkan di Nuha TV YouTube. Okey, Rozlan. Kita sebenarnya minggu lepas kita bersama dengan saudari Adu Bangsa, kita mendapat banyak input bagaimana untuk memantapkan kualiti siaran kita dan sebagainya. Dan ini salah satu yang saya disyorkan oleh saudara Adi Wangsa tadi. Jadi kita akan cubalah. Sekarang Nasir sedang gunakan dia? Saya sedang gunakan sekarang ni. Okey. Dia lebih sharp dan lebih terang berbanding dengan yang yang sedia ada di webcam yang sedia ada di laptop. Menarik, sudut kamera dia pun lebih menarik dan suara. Betul. Ada banyak gadget yang dicadangkan pada saya supaya kita dapat memperbaiki kualiti. Kalau kita boleh ikuti apa yang saudara Adi Wangsa lakukan bersama dengan Pusat Kebudayaan USIM pada Gebang hari Ahad kita akan tengok kualiti dia, bagaimana mereka berenam. Tapi mereka menggunakan platform Zoom. Kita menggunakan platform StreamYard dan pancarkan kepada Facebook. Okay, kita masih lagi menunggu saudara Arwan ni, Rozlan. Ya, kita tak banyak masa, kita ada beberapa minit saja lagi. Okey, lagi masih menunggu. Kalau mungkin dia tidak online saya tengok. Okey, tak apa. Saya nak Rozlan sambung tadi yang berkenaan dengan bengkel penyelenggara tadi, kalau kita boleh penutup dengan apa yang di bengkel tadi. Okey, kita akan pada 23 hari bulan kick off kita pada 23 hari bulan, 4 hari selama 2 minggu 2 hari Jumaat Sabtu pada malam bermula jam 8.45 sehingga pukul 11 malam. Dan kita janjikan insyaAllah perkongsian daripada pemain-pemain industri, pengamal-pengamal dalam dunia penerbitan dan penulisan buku kepada para penyelenggara dan juga bakal penyelenggara kita lah, insyaAllah. Dan rebutlah peluang ini tuan-tuan dan puan-puan, sebab pendaftaran masih dibuka, penyertaan pun agak banyak tuan. Kita tengok sudah ada lebih daripada 25 orang saya setakat ni. Dan kita berharap akan ada lagi yang saat-saat akhir. Kita masih galakkan mereka mendaftar. Salah satu yang sudah mendaftar yang ada di paparan di skrin sekarang ni, Puan Mas Darina Muhammad Ani ni. Dia sudah mendaftar. Tujuan kita minta mereka mendaftar awal ialah supaya buku-buku yang mereka pilih, Rozlan, kita boleh postkan sebelum tarikh bengkel supaya mereka dapat menelaah, melihat konsep bagaimana ia diselenggarakan. Tapi tak apa, kita masih ada lagi, misalnya kalau mereka daftar sehingga 22 hari bulan apa, kita masih ambil. Sebabnya kita masih boleh buka buku untuk minggu berikutnya.
Kita Masih beri ada ruang tiga. sehingga tu sebab kita pun membenarkan pembayaran sebanyak 2 kali iaitu bayar dulu sikit dan kemudian pada penghujung bengkel pun boleh. Ataupun banyak lagi kaedah yang boleh minta mereka berhubung dengan Syifa di talian 017-565-5656. Macam yang saya nak maksud nyatakan ialah pelaburan anda RM250 tetapi jika anda adalah peserta ataupun peserta bengkel, ahli pena, ahli penyair, ahli pemuisi, ahli Persatuan Editor Malaysia, Persatuan Penulis mana-mana, PPJ dan sebagainya, kita beri potongan RM30. Jadinya mereka hanya perlu membayar RM220. Memang kita nak sangat mereka menimba ilmu supaya mereka ada pengalaman ketika PKP dan kita galakkan mereka yang nak bersara. Daripada kalangan guru yang nak bersara, eloklah equip ataupun lengkapkan diri mereka dengan ilmu menjadi penyelenggara buku ni supaya mereka ada masa yang banyak untuk diisi. Sebab kita tahu bila mereka dah bersara, mereka ada banyak masa yang terluang. Selain daripada boleh melakukan hal-hal yang mereka suka, mereka juga boleh melakukan hal-hal yang boleh menambahkan pendapatan mereka. Menambahkan ilmu mereka, menambahkan portfolio mereka. Okey, kita ada yang terakhir, Rozlan. Kita ada yang terakhir Tuan Muhammad Hir Ngadirun. Dia tengah masak tadi. Janganlah semua Rozlan. Assalamualaikum. Tuan Hir, terima kasih kerana sudi menerima pelawaan kami untuk bergabung di Cakap Apa Saja. Silakan berikan ucapan Aidiladha kepada mereka, khususnya kepada peserta bengkel kita selama 800 orang, Tuan Muhammad Hir. Saya nak kongsikan tadi Dr. Lim Sweetin telah membuat pengumuman bahawa mereka yang bergabung dalam temanya Guru Inspirasi Generasi Baru akan menerima bengkel susulan selama 2 jam secara percuma. Tarikhnya ialah pada 31 Julai jam 10 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, silakan Tuan. Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua. Aidiladha ni sinonim dengan pengorbanan, soal korban, dan saya mengharapkan semua warga Malaysia akan menahan diri, berkorban demi memastikan kita mematuhi SOP dan juga dapat menghindarkan diri kita daripada COVID-19. Inilah pengorbanan yang paling besar yang kita diminta sekarang. Jadi sama-samalah kita bersama-sama berkorban sedaya upaya kita untuk memastikan bahawa COVID-19 kita akan dapat benteras. Saya mengucapkan salam sejahtera kepada semua. Saya doakan yang baik-baik kepada semua. InsyaAllah. Terima kasih. Tadi kita bersiaran dengan seorang pesakit COVID yang sedang dikuarantin di MITC Melaka. Cik Hidayah Abdul Rashid daripada Ikatan Pensuratan Melayu Melaka. Beliau disahkan positif dan ayahnya juga dan juga ibu dan seorang adiknya. Tadi kita bersiaran secara langsung dari MITC. Okey, terima kasih Tuan Muhammad Hir Ngadirun. InsyaAllah kita sama-sama menyahut seruan berkorban tu Rozlan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okey Rozlan, itu tadi kita sudah sampai pada penghujung. Bagaimana kita haruslah menerapkan aspek pengorbanan dalam hidup ni. Bukan saja berkorban kepada negara tapi juga berkorban kita punya keinginan untuk keluar sesuka hati, untuk berinteraksi dengan sebebas seperti dahulu. Kalau boleh kita hadkan kita punya proses pergerakan kita supaya rantaian COVID ni dapat diputuskan sebaiknya. Sebab kalau kerajaan saja berusaha dengan pelbagai program, pelbagai inisiatif dan kita sebagai rakyat gagal untuk mematuhi hal-hal yang asas. Hal-hal yang asas seperti mematuhi SOP ni, saya rasa itu yang sangat malang. Dah masuk, ada vaksin dos kedua ke?
Saya pada hujung bulan 8, 28 hari bulan Ogos. Ya. Okey. Okey, Roslan, kata-kata terakhir untuk malam ni. Ya, kesimpulannya dapat kita katakan bahawasanya ini adalah satu malam Aidiladha yang berbeza berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Inilah waktunya, masanya kita menghayati sepenuh-penuhnya erti pengorbanan di mana pengorbanan seperti mana yang disebutkan tadi, banyak kekangan-kekangan yang terpaksa kita hadapi di mana kita memerlukan pengorbanan yang tinggi, kesabaran yang tinggi untuk menghadapi segala apa yang kita lalui sekarang. Jadi saya ucapkan salam Aidiladha kepada semua rakan-rakan, sahabat handai dan juga semua saudara mara yang berada, terutamanya yang sedang menonton pada malam ini. Sama-samalah kita menjaga diri kita supaya kita dapat berjaya mengatasi ataupun mengharungi sepanjang tempoh pandemik ini. Itu saja, terima kasih tuan. Okey, satu lagi kita nak rakan-rakan di luar sana mendoakan sahabat-sahabat tadi, terutama yang hidayah tadi, yang bersama kita tadi, untuk segera sembuh dan kembali pulih seluruh keluarganya supaya dapat menikmati kehidupan yang seperti sedia kala. Dan kepada rakan-rakan di luar sana, rakan-rakan pelayar yang mengikuti CAS dari masa ke semasa, kami di CAS mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan dan kelemahan dalam pengendalian kami, dan juga mengucapkan salam Aidiladha kepada semua yang di luar sana. InsyaAllah pada minggu depan kita ada tetamu yang lain dan akan bercakap mengenai suatu isu yang sangat menarik. Kalau boleh kita kongsikan minggu depan, dan juga ada hadiah-hadiah yang disediakan kepada rakan-rakan penonton supaya mereka dapat berinteraksi dengan kita. Okey, sehingga itu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.